Hari ni aku nak share dengan korang semua tentang apa yang dah berlaku dalam episod ke-24 siri Ultraman Deca. Setelah kita bersabar menunggu selama 2 minggu, akhirnya kita dapat menonton episod kedua terakhir siri Ultraman Deca. Episod ke-24 ni dimulakan dengan menunjukkan babak di mana askar-askar The Sphere dan juga Terra Facer sedang mengawal menara-menara The Sphere yang sedang menyedut tenaga bumi. Kemudian kita beralih ke babak di mana Hanejiro dan juga Ryumon berada dalam bilik rawatan. Dalam bilik rawatan tu juga ada Kanata, dan Kanata ni sedang menerima rawatan selepas dia tercedera ketika berlawan dengan Terra Facer. Lepas tu Ryumon bertanya kepada Hanejiro, kau dah lama tahu ke yang Kanata ni Ultraman Deca? Lepas tu Hanejiro pun cakap yang dia dah lama tahu dah yang Kanata tu adalah Ultraman Deca sejak pertarungan dengan raksasa Gomora. Lepas tu Kanata pun kembali sedar dan dia pun terus bangun sebab dia kata dia nak sambung berkhidmat semula. Masa Kanata tu nak salin baju, tiba-tiba dia perasan kat badan dia ada benda pelik. Korang nak tahu apa benda yang pelik? Ada corak The Sphere kat badan Kanata. Aku pun pelik. Macam mana corak The Sphere tu boleh timbul kat badan Kanata? Setahu aku Kanata ni tak pernah ada kontak dengan The Sphere tu. Maksudnya dia tak pernah serap kuasa The Sphere. Melainkan masa episod pertama ketika Kanata telah ditelan oleh salah satu askar The Sphere, dan masa tu yang dia jadi Ultraman Deca tu. Itu aku rasa kontak yang paling rapat si Kanata tu dengan The Sphere. So adakah pada waktu tu Kanata sebenarnya dia telah mati tapi telah dihidupkan semula dengan menggunakan kuasa The Sphere? Itu aku punya tekaan lah. Korang punya tekaan macam mana? Sila tinggalkan kat dalam ruangan komen. Kemudian semua ahli guard select ni berkumpul lah kat bilik operasi diorang, dan timbalan Kapten Kaizaki bagi tahu yang penghadang The Sphere yang mengelilingi bumi ni akan semakin mengecil dalam tempoh masa 3 jam. Kapten Murahoshi pun bagi tahu kat diorang semua yang dia nak gunakan meriam daripada Nurse Dese untuk memusnahkan salah satu menara The Sphere supaya dapat menghalang menara The Sphere tu daripada terus menyedut tenaga bumi. Kapten Murahoshi juga telah mengarahkan ahli pasukan guard select supaya bekerja bersama-sama dengan askar-askar TPU untuk meletupkan salah satu menara The Sphere tu. Masa diorang tengah bersiap sedia nak meletupkan menara The Sphere tu, corak The Sphere yang ada kat badan Kanata tu rupa-rupanya telah menyebabkan Kanata ni boleh terasa sakit. Tapi dia tak pedulikan rasa sakit tu dan dia tetap teruskan dengan operasi dia untuk meletupkan menara The Sphere tu. Walaupun operasi diorang telah dihalang oleh askar-askar The Sphere, ahli pasukan guard select dan juga askar-askar TPU berjaya juga meletupkan salah satu menara The Sphere. Malah Kapten Murahoshi juga berjaya menghancurkan satu lagi menara The Sphere dengan menggunakan tembakan meriam daripada Nurse Dese. So daripada 3 menara, sekarang tinggal 1 menara sahaja. Tapi tindakan Kapten Murahoshi tu telah disedari oleh Terra Facer, dan lepas tu Terra Facer pun melepaskan tembakan TR Mega Buster ke arah Nurse Dese dan menyebabkan Kapten Murahoshi cedera. Terra Facer pula lepas tu dia serang pula askar-askar TPU dengan ahli pasukan guard select dan menyebabkan beberapa orang cedera. Kanata yang marah dengan tindakan Terra Facer tu pun terus bertukar menjadi Ultraman Deca. Tapi yang peliknya, walaupun baru bertukar menjadi Ultraman Deca pada ketika itu, tiba-tiba color timer Deca dah berkelip-kelip. Aku syak ini ada kaitan dengan corak The Sphere yang ada pada badan Kanata. Walaupun color timer dah berkelip-kelip, Kanata tetap tak berputus asa. Dia bertukar menjadi Dynamic Type dan terus berlawan dengan Terra Facer. Pada masa pertarungan Terra Facer dengan Deca sedang berlangsung, askar-askar The Sphere telah bergabung sesama mereka untuk membentuk semula menara-menara The Sphere yang telah musnah. Kiranya sia-sialah kerja askar-askar TPU dengan ahli pasukan guard select meletupkan dan memusnahkan menara-menara The Sphere tu. Dalam pertarungan Deca dengan Terra Facer tu, Kanata cuba untuk memujuk Agams supaya dia sedar apa yang dia buat ni adalah salah. Kanata turut mengingatkan Agams tentang impian Lelia yang nak berkawan dengan makhluk serata alam semesta. Lepas tu, Deca telah melepaskan pancaran Daimute ke arah Terra Facer dan Terra Facer pula melepaskan tembakan TR Mega Buster. So bila pancaran Daimute dan juga tembakan TR Mega Buster tu bertembung, pada saat itu tiba-tiba bayangan Lelia muncul depan Agams dan benda tu telah menyebabkan Agams kembali sedar tentang impian Lelia. Dan lepas tu Agams telah membiarkan pancaran Daimute mengenai Terra Facer.
Lepas pancaran Daimyo tu terkena kepada Terra Facer, Decker pun dengan lemah longlai berjalan ke arah menara utama The Sphere untuk memusnahkannya. Tapi pada ketika itu, Terra Facer bangkit semula dan melepaskan tembakan TR Mega Buster. Ingatkan tembakan TR Mega Buster tu nak dilepaskan ke arah Decker, tapi rupa-rupanya tembakan tu dilepaskan ke arah menara utama The Sphere tu. Dan kemudian Ultraman Decker pun turut membantu Terra Facer dengan melepaskan pancaran Daimyo ke arah menara utama tu dan menyebabkan menara tu musnah dan penghadang The Sphere yang mengelilingi bumi juga berjaya dihapuskan. Disebabkan terlalu penat, Decker pun nak rebah lah pada masa tu sekali Terra Facer datang menyambut. Dan pada ketika tu ditunjukkan babak di mana Agam setelah mengucapkan terima kasih kepada Kanata kerana tak putus asa untuk memujuknya. Kemudian Kapten Muraoshi telah mendapat maklumat daripada HQ TPU di mana diorang mengatakan bahawa diorang berjaya berkomunikasi dengan penduduk-penduduk bumi yang berada di planet Mareh. Pada masa tu juga, Terra Facer dan Decker, diorang ni nampak ada benda yang jatuh dari langit. Korang nak tahu apa benda yang jatuh dari langit tu? Rupa-rupanya nak kau Ultraman Trigger. Ultraman Trigger pada masa tu memang dah lemah gila. Kenapa dia boleh lemah pula? Kan episod sebelum ni ada ditunjukkan yang Trigger berlawan dengan Mother Spherosaurus. Kiranya Trigger memang tak berjaya mengapa-apakan Mother Spherosaurus tu lah. Mother Spherosaurus tu lah yang berjaya membantai Ultraman Trigger dengan sangat teruk. Sekarang ni Mother Spherosaurus pun dah masuk ke dalam bumi dan dia cuba untuk menghapuskan Ultraman Trigger. Tapi mujurlah Ultraman Decker sempat menghalang. Tapi halangan Decker tu macam sia-sia je. Terra Facer pada masa tu pun nak membantu juga. Tengok-tengok Mother Spherosaurus tu sedut balik kuasa The Sphere yang ada dalam badan Terra Facer. Bila Mother Spherosaurus tu dah sedut balik kuasa tu, dia lepaskan satu pancaran ke arah Trigger dan menyebabkan Trigger bertukar semula menjadi Kengo Manaka. Kengo pula dia jatuh betul-betul depan Kirino dan menyebabkan Kirino terkejut sebab dia baru tahu Ultraman Trigger tu adalah Kengo. Lepas tu Mother Spherosaurus lepaskan pancaran yang kuat tu sekali lagi, tapi kali ni ke arah Decker. Mujurlah Decker sempat keluarkan shield caliber dia untuk menahan pancaran tu. Tapi bila Decker tahan pancaran tu, tengok-tengok kat tangan Kanata tumbuh lagi corak The Sphere. Aduh, makin lama makin banyak pula corak The Sphere kat badan Kanata ni. Apa hal? Decker tak mampu menahan lamalah pancaran tu, tapi cukuplah untuk menyelamatkan diri dia. Dan sekali lagi Mother Spherosaurus melepaskan pancaran yang kuat tu ke arah Decker. Dan masa nak dekat kena kat Decker tu, Terra Facer datang dan dia membiarkan dirinya terkena pancaran tersebut. Apabila terkena pancaran tu, Terra Facer akhirnya meletup. So, adakah Agam telah pergi buat selama-lamanya pada waktu tu? Itu aku tak pasti. Tapi aku rasa Agam tak mati semudah macam tu lah. Kesan letupan Terra Facer akibat serangan pancaran daripada Mother Spherosaurus tu terkena kepada Ultraman Decker juga dan menyebabkan Decker berubah semula menjadi Kanata. Bila dah jadi Kanata semula, ada benda yang mengejutkan yang berlaku. Device Ultra Deflacia tu tiba-tiba hancur berkecai. Aduh, dah hancur berkecai ni, macam mana Kanata nak berubah jadi Ultraman Decker? Memang padu lah jalan cerita macam ni. Dah nak dekat habis, boleh pula device tu hancur. So, benda ni memang bagi cliffhanger yang baik punya lah. Hebat Suburaya buat jalan cerita macam ni. So, dia buat kita terfikir-fikir, macam mana Kanata nak berubah jadi Ultraman Decker ni? Ultra Deflacia dah tak ada ni. So kita tengoklah macam mana cara nanti Kanata berubah menjadi Ultraman Decker tanpa Ultra Deflacia dalam episod yang terakhir nanti. Selepas dah mengalahkan semua musuh dia, Mother Spherosaurus pun meneruskanlah operasi dia, iaitu untuk menyedut tenaga bumi. Kengo pada masa tu pun perasan yang Mother Spherosaurus ni nak menyerap juga tenaga daripada Eternity Core. Kanata pula pada masa tu semakin lama semakin sakit. Sebab apa? Sebab corak The Sphere tu semakin membesar kat tangan Kanata tu. So kat situ berakhirlah episod ke-24. Macam biasa, kat hujung-hujung episod mesti ada preview episod yang seterusnya. So dalam episod ke-24 ni kita boleh tengok preview episod ke-25 dan juga episod terakhir tu. So dalam preview tu kita boleh tengok Guts Hawk dan Guts Falcon dan juga Nusei Dese telah berjaya dibaiki untuk bersama-sama berjuang dengan Ultraman Decker, Trigger dan juga Terra Facer untuk mengalahkan
Mother Spherosaurus. Pada waktu tu juga kita boleh tengok rupa-rupanya Ultraman Decker ni boleh muncul lagi. So maksudnya Kanata ni boleh berubah menjadi Ultraman Decker walaupun Ultra Deflatia tu dah musnah. Dan masa episod ke-24 kita tengok yang Terra Facer ni dah meletup berkecaian. Sekali kat episod 25 dia pun muncul sekali lagi. So ada kemungkinan yang Agams tu masih lagi hidup. Memandangkan episod ke-25 ni adalah episod yang terakhir, aku berharap kita semua boleh dapat jawapan macam mana si Kanata tu boleh tumbuh pula corak The Sphere kat badan dengan tangan dia. Lepas tu lagi satu persoalan penting yang memerlukan jawapan ialah tentang macam mana kuasa Ultraman Decker ni boleh wujud. Dari mana sebenarnya datang kuasa Ultraman Decker tu? Benda tu perlu dijawab masa episod terakhir ni. Janganlah dibiarkan tergantung. Kesianlah kat peminat-peminat Ultraman Decker macam aku ni.